kajian tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar. Walaupun pertemuan kita ini secara maya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kepada kita dan dikira sebagai salah satu daripada bentuk perhimpunan untuk mempelajari ilmu daripada ilmu agama, ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah untuk pagi ini kita sambung tajuk yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu berkenaan dengan keutamaan para sahabat. Jadi sebelum ini kita telah bincangkan sedikit sebahagian daripada topik ini berkenaan dengan keutamaan para sahabat ini, dan seterusnya kita sambung perbincangan seterusnya pada buku ni pada muka surat 65. Jadi sebelum ni saya telah kongsikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkenaan dengan keutamaan ahli Badar. Kemudian berkenaan dengan ahli Bai'atul Ridwan, di bawah tu ada ayatnya. Semua hadis dia saya lupa nak cari apa. Kita sambung kepada antara ayat keutamaan mereka, iaitu antara ayat yang menunjukkan kepada keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim." Dan orang-orang yang terdahulu, yang mula-mula berhijrah dan memberikan bantuan dari orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, iaitu dengan keimanan dan ketaatan. Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Allah, akan dia. Serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan generasi sahabat yang terdahulu, yang awal memeluk Islam serta berhijrah dari kalangan orang-orang yang berhijrah, maknanya dari kalangan muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan juga dari kalangan Ansar yang memberikan bantuan kepada para penduduk Madinah, yang memberikan bantuan kepada muhajirin yang berhijrah daripada Mekah. Orang muhajirin berhijrah daripada Mekah ke Madinah tidak kerana lain, tapi semata-mata kerana agama, kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penduduk Madinah memberikan bantuan kepada muhajirin daripada Mekah ke Madinah, memberikan bantuan bukan kerana sesuatu sebab keduniaan, langsung tidak ada sebab-sebab keduniaan, sebaliknya semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana agama Allah Subhanahu wa taala, semata-mata kerana untuk memberikan kekuatan kepada Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang yang mengikut mereka dengan baik. Jadi maknanya kelebihan golongan muhajirin dan ansar ni, generasi awal dari kalangan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ni, sehingga orang yang ikut mereka pun ikut dengan cara yang baik juga akan memperolehi kedudukan ini, akan memperolehi keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sedemikian sudah semestinya mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sebegini Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka disediakan syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya, dan serta memperolehi kemenangan yang besar.
Jadi kita lihat kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, keutamaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kerana perjuangan mereka untuk agama, kerana kesungguhan mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Allah taala telah janjikan kepada mereka syurga di akhirat kelak. Dan keistimewaan keutamaan mereka ini bukan hanya diperolehi oleh mereka sahaja, bahkan orang yang mengikut mereka. Jadi di dalam ayat ini sebagai isyarat kepada kita tentang kepentingan mengikut sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ini adalah cerminan kepada kita. Nah, mana sahabat-sahabat adalah cerminan untuk menentukan sama ada kita tepat di dalam beragama, sama ada kita benar atau tidak di dalam kehidupan beragama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam. Ini mana dua tafsiran. Satu, umat Islam, umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang pertama ditujukan ayat ini iaitu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul iaitu Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi ayat ini mula-mula sekali ditujukan kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi sahabat umat pertengahan, generasi pertengahan, adil, menepati apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi saksi kepada perbuatan manusia, iaitu saksi kepada perbuatan kita. Maknanya sahabat itu cerminan kepada pegangan agama kita. Kalau kita betul mengikut landasan sahabat, nescaya benarlah agama kita. Kalau sebaliknya tidak begitu, maka menyimpanglah ajaran pegangan agama kita. Dan Rasul pula menjadi saksi kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi sebab itulah di dalam ayat yang kita baca, dalam buku yang kita baca ni, menyebutkan bahawasanya bila mana seseorang itu mengikut jejak langkah sahabat-sahabat dengan baik, ikut jejak langkah sahabat-sahabat dengan baik, Allah Ta'ala akan redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah, mereka akan memperolehi syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Jadi asas untuk memperolehi kemenangan ini adalah, untuk memperolehi kejayaan ini adalah mengikut jejak langkah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itulah kedudukan utama, kedudukan tinggi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka menjadi cermin, mereka menjadi penilai apakah kita berada di atas landasan kebenaran ataupun sebaliknya. Kemudian seterusnya ayat, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu wahai Muhammad di bawah naungan pokok yang termaklum di Hudaibiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada di dalam hati mereka. Lalu ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya.
Surah Al-Fatih. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, iaitu kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka memberikan bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok. Jadi bai'ah di bawah pokok ni yang dipanggil sebagai bai'atul ridwan, bai'ah ridwan. Bai'ah yang berlaku pada ketika perjanjian Hudaibiyah. Yang ini terdapat di dalam hadis. Saya lupa untuk nak ambil hadis tersebut. Iaitu ceritanya, kisahnya. Bila mana Nabi SAW mengutuskan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sebagai wakil, sebagai apa kita kata, duta. Sebagai duta, wakil bagi pihak Nabi SAW, pihak orang Islam bertemu dengan orang kafir di Mekah. Orang kafir tak bagi masuk, maka diutuskan Sayyidina Uthman kepada orang kafir. Tiba-tiba dengar berita bahawasanya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah pun dibunuh. Maka Nabi SAW memanggil sahabat-sahabat radhiyallahu anhum untuk berbai'ah untuk membalas darah Sayyidina Uthman, mempertahankan darah Sayyidina Uthman. Lalu Nabi SAW letak tangan dia, ini tangan Nabi, ini bagi pihak Uthman. Kemudian sahabat-sahabat pakamali 1,400 orang sahabat datang berbai'ah dengan Nabi SAW untuk bersedia mati membela darah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang telah dibunuh. Jadi mana kerana perjanjian, kerana kesediaan mereka untuk mati di dalam membela darah Sayyidina Uthman yang diutuskan oleh Nabi SAW kerana agama, diutuskan sebagai wakil duta bagi pihak kerajaan Islam, bagi pihak Nabi SAW, kerana semangat mereka bersedia mati untuk membela darah Sayyidina Uthman, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keredaan kepada mereka dengan keredaan yang begitu tinggi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang khusus kepada mereka. Ayat tentang mereka mendapat keredaan Allah seperti ayat tadi, was-sabiqun al-awwal, itu dah ada. Kalau nak kira ayat itu dah cukup dah untuk menunjukkan bahawasanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ni mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak cukup dengannya. Bila mana mereka melakukan bai'ah untuk mati membela darah Sayyidina Uthman di bai'atul ridwan, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi ayat yang menjelaskan tentang keredaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi ini meninggikan lagi taraf kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang terlibat di dalam bai'atul ridwan. Jadi cuba bayangkan kalau dia tu, sahabat tu terlibat dalam as-sabiqun al-awwalun, terlibat pula dalam perang Badar, perang Uhud, dalam bai'atul ridwan, betapa bertingkat-tingkat keutamaan mereka, bertingkat-tingkat kelebihan mereka, kedudukan mereka yang terpuji, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya dalil kelebihan Abu Bakar. Ini di antara dalil kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu secara khusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tidak menolongnya, iaitu menolong Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya. Iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengusirnya dari negerinya Mekah, sedang dia salah seorang dari dua
sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Surah At-Taubah ayat ke-40. Ada? Ada ibu yang cepatlah sikit. Ulama sepakat mengatakan yang dimaksudkan teman di dalam gua ialah Abu Bakar. Kelebihan beliau tidak tersembunyi lagi kerana Allah menyebut tentang beliau di dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah menyebut beliau sebagai sahabat kepada Rasulnya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya bahawa Allah bersama kita. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini khusus tentang dua orang yang berhijrah ke Madinah. Dua orang tu yang menemani mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seorang lagi yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata di sini Allah taala telah menolong Nabi ketika mana orang kafir mengeluarkan Nabi. Nabi itu sebagai salah seorang daripada dua yang berada di dalam gua. Bila ketika mana dia kata, Nabi SAW kata kepada temannya, sahabatnya. Kata kepada sahabatnya. Jadi di sini mana dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentangnya di dalam Al-Quran. Allah Taala sebut tentang dia di dalam Al-Quran dengan jelas. Tentang dia apa? Tentang dia iaitu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua. Dia bersama dengan Nabi di dalam gua. Di mana jelas itu kelebihan seorang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat seperti di sini di dalam gua. Kemudian di sini Allah Taala menukilkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar tu bahawasanya Allah bersama dengan kita. Jadi bila kata Allah bersama dengan kita, maknanya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi itu satu kelebihan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian kelebihan yang lain, kelebihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan seterusnya sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan secara khusus di dalam hadis-hadis. Yang tu kita boleh lihat di dalam manaqib masing-masing. Di dalam kitab-kitab hadis yang ada bab manaqib. Seperti di dalam Sahih Al-Bukhari ada bab manaqib sahabat secara umum, ada bab manaqib Abu Bakar, ada bab manaqib Umar, manaqib Uthman, manaqib Ali, manaqib Aisyah dan sebagainya. Jadi di dalam hadis-hadis tersebut kita akan dapat lihat kedudukan masing-masing yang tinggi, yang mulia, yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah di sisi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak baca semua manaqib sahabat ni sangat banyak. Dia maknanya kena satu perbincangan yang khusus berkenaan dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Kemudian sahabat 10. Sahabat 10 yang dijamin syurga. Di mana jaminan kepada mereka itu disebutkan secara khusus dalam satu hadis. An Sa'id bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala 'asharatun fil jannah, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah,
wa Uthman wa Ali wa Zubair wa Talhah wa Abdurrahman wa Abu Ubaidah wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala fa'adda ha'ula'i tis'ah wa sakata 'anil 'ashir. فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. Daripada Sa'id bin Zaid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 10 orang berada di dalam syurga. Abu Bakar di dalam syurga, Umar di dalam syurga, Uthman, Ali, Az-Zubair, Talhah, Abdurrahman, Abu Ubaidah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Perawi berkata, Sa'id bin Zaid diam daripada menyebut sahabat yang ke-10. Orang ramai yang ada pada ketika itu berkata, kami minta atas nama Allah daripada Tuhan, wahai Abul A'war, siapakah yang ke-10? Beliau menjawab, kamu semua telah meminta daripadaku atas nama Allah, Abul A'war pasti masuk ke dalam syurga. Jadi ini 10 sahabat yang disebutkan di satu tempat bahawasanya mereka akan memasuki syurga, mereka akan dijamin untuk memasuki syurga. Bukan bermakna 10 ni saja, ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang dijamin oleh Nabi SAW yang sudah terdapat di dalam hadis-hadis baginda bahawasanya mereka akan memasuki syurga. Cuma 10 orang sahabat ni disebutkan di dalam satu hadis yang menunjukkan keutamaan mereka, yang menunjukkan kelebihan mereka yang khusus. Sebab itu sahabat 10 ni dari segi ranking sahabat-sahabat yang utama, dari segi kelompok. Jadi maknanya ranking sahabat paling utama ni, paling tinggi ni, dia ada ranking dari segi individu. Kalau individu kat gitulah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Dan ada juga ranking dari segi kelompok. Kalau ranking dari segi kelompok, maknanya yang pertama sahabat 10 ni. Yang kedua ahli Badar, yang ketiga ahli Uhud, yang keempat ahli Bai'atul Ridwan dan seterusnya. Itu ranking sahabat-sahabat yang utama, yang paling tinggi di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ni kita kena tahu. Sebab apa? Sebab kedudukan sahabat ni sangat-sangat penting kepada kita di dalam beragama. Sebab itu saya nak sebut lagi beberapa dalil yang lain. Tu yang sebenarnya dalil tentang keutamaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ni sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab sahabat ni adalah cerminan kepada ajaran Islam. Cerminan kepada betul atau tidak betul kita mengikuti agama ni. Sebab itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 137 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka umat kemudian kita ni beriman kepada apa yang kamu sahabat-sahabat telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling sesungguhnya mereka berada di dalam kebingungan. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan keimanan kita ni, kita nak ukur, kita nak cermin, kita nak nilai keimanan kita ni macam mana? Tengok iman sahabat, tengok amalan sahabat. Tengok ketakwaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun kita memang tak akan mampu untuk beriman, untuk beragama sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi kita kena berusaha untuk mengikuti mereka, untuk menepati mereka di dalam beragama. Kena berusaha bersungguh-sungguh. Cuba tengok macam mana cara sahabat-sahabat radhiyallahu anhum beragama. Kita tengok bila mana nak buat sesuatu perkara, tengok apa yang dilakukan oleh mereka. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa perlu benda ni. Sebab mana penting ramai di kalangan kita ni, ramai di kalangan kita ni tidak tahu kedudukan sahabat, kepentingan kedudukan sahabat. Sehingga saya pernah ditegur oleh seorang pensyarah Tauhid Usuluddin.
Belajar di England lah, belajar di tak ingat, bukan Oxford, salah satu universiti di England, dan pensyarah di UKM. Jadi bila saya duk lawan Syiah, masa saya duk begitu aktif, ya sekarang ni pun ada juga, tapi tidaklah seaktif di suatu ketika dahulu sebelum COVID tu. Kuat tu ceramah sana sini lawan Syiah, dia tegur. Dia kata kenapa sibuk-sibuk sangat dengan Syiah. So, Syiah biarlah dia dengan akidah dia dengan pegangan dia. Kalau dia nak tolak sahabat, dia nak kafirkan sahabat itu, dia ikut dia lah. Ikut dia lah. Kita tak sadar ikutlah dia. Itu pandangan dia. Dia lupa bahawasanya menolak sahabat-sahabat radhiyallahu anhum akan membawa kepada keruntuhan agama. Tadi saya sebut sikit. Sebab benda ni penting. Biar kita faham. Golongan sesat ni banyak. Ramai golongan sesat ni. Macam-macam golongan sesat. Di tempat kita ni pun macam-macam puak-puak sesat. Ayat ping lah, apalah, macam-macam. Dan golongan-golongan yang sesat. Tetapi golongan-golongan sesat ni mereka hanya sesat dalam ranting-ranting. Bukan ranting asas juga, usul agama juga. Sebab tu mereka jadi sesat. Tapi mereka tidak merobohkan keseluruhan ajaran Islam. Sebab itu ajaran mereka tu, bila mereka menganut fahaman mereka, ialah mereka dengan tinggal dalam ajaran Islam. Cuma mereka masih lagi nak mati ke, kita kata mati ke, ikut ajaran ahli sunnah juga. Cara nak kerumi jenazah apa tu, ada juga. Setengah-setengah tu. Tapi ajaran Syiah ni tidak. Dia akan merobohkan ajaran Islam secara total. Sepenuhnya. Dan cara dia macam mana? Cara untuk merobohkan ajaran Islam secara total adalah dengan merobohkan binaan sahabat. Sebab itu mereka serang sahabat. Sebab itu mereka menyerang sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sebab sahabat adalah asas kepada ajaran Islam. Bila runtuh sahabat, runtuh ajaran Islam sepenuhnya, dan mereka akan membina ajaran yang lain yang langsung tak ada kena mengena dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi penganut mereka boleh terima. Sebab apa? Sebab mereka telah tolak sahabat. Mereka telah menolak dasar sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sebab itu mereka langsung tidak ada keserupaan dengan ahli sunnah dari semua sudut. Dari semua sudut. Nampak macam serupa. Hakikat dia tak serupa. Kalau kita bincang satu persatu berkenaan dengan wudu, berkenaan dengan sembahyang dan pelbagai lagi berkenaan dengan kiblat. Kiblat pun tak serupa. Yang tu kita boleh buktikan berdasarkan kepada berdasarkan kepada video-video daripada penganut mereka, termasuklah daripada Presiden Iraq Nuri al-Maliki. Cuma panjanglah kalau saya nak cerita tu. Cuma apa yang saya nak fokuskan pada pagi ini, cara mereka untuk merobohkan ajaran Islam adalah dengan menyerang sahabat. Strategi pertama. Modus operandi pertama. Strategi pertama untuk merobohkan ajaran Islam di dalam diri umat Islam adalah dengan merobohkan binaan sahabat di dalam diri umat Islam. Di dalam strategi tersebut terdapat beberapa teknik yang mereka gunakan. Itu dia ada teknik-teknik dia. Yang ni saya pernah bentangkan di dalam pembentangan pengkadiran, bentangkan berkenaan dengan cara bagaimana Syiah mempengaruhi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Jadi di antara cara tu dia ada strategi dia, dan strategi pertama iaitu karakter assassin, menyerang peribadi sahabat. Dan dalam serangan peribadi sahabat tu dia ada teknik-teknik dia. Beberapa teknik bagaimana cara mereka menyerang sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi yang tu perbincangan, yang tu pembentangan. Hari itu pun saya tengok 6 hingga 8 jam. Itu pun tak cukup masa sebenarnya sebab sangat-sangat panjang. Tak apa. Jadi di sini saya rasa penting untuk beri peringatan berkenaan dengan sahabat-sahabat. Bagaimana Nabi SAW peringatkan kita tentang pentingnya kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Supaya tidak mudah di kalangan kita ni terpedaya dengan golongan yang cuba mempertikaikan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Sebab sekarang ni dah ramai. Di negara kita khususnya
Di tempat lain pun begitu juga. Sudah ramai yang mempertikaikan, mengkafirkan, melaknat, menganggap sahabat adalah manusia yang paling jahat. Kita ada apa dipanggil print screen daripada Facebook Syiah Melayu yang makna kata kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan sebagainya. Jadi kita kena ambil berat perkara ni supaya apa? Supaya kita ambil perhatian, ambil berat, dan juga supaya kita beri perhatian kepada keluarga kita, kepada anak beranak kita. Kalau nampak ada kecondongan mari cerita-cerita sahabat, dia rasa benda tu normal, tak ada masalah, itu kena beringat, kena berhati-hati. Sepatutnya kita kalau cerita keburukan tentang sahabat, kita rasa takut, kita akan selidiki, kita kena pastikan betul atau tak betul cerita tersebut. Bukan tu. Jadi antara peringatan daripada Nabi SAW berkenaan dengan golongan sahabat dan golongan yang mengikuti sahabat adalah Nabi SAW beri peringatan bahawasanya jalan yang dilalui oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sahaja jalan yang selamat daripada api neraka. Ini dia dalam hadis yang agak panjang. Tak sempat. Nanti kita sambung. Siapa mana? 30 bilas semuanya berada di dalam neraka. Semuanya berada di dalam neraka. Kecuali satu millah. Okey, saya sambung. Jadi di dalam hadis ini, secara ringkas, saya share hadis ni. Boleh ambil hadis ni. Dan boleh baca sekejap lagi. Cuma saya sebut secara ringkas. Saya tidak nak baca semua hadis tu. Panjang. Secara ringkasnya, di dalam hadis ini Nabi SAW sebut berkenaan dengan perpecahan ummah. Termasuklah perpecahan di kalangan umat Nabi SAW kepada 73 golongan. 72 di dalam neraka, satu golongan sahaja yang berada di dalam syurga. Siapakah golongan yang satu itu? Golongan yang satu itu adalah golongan yang berada di atas landasan Nabi SAW dan landasan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi di sini Nabi SAW beri peringatan betapa tingginya, betapa pentingnya kedudukan sahabat ni, mengikut jejak langkah sahabat ni. Sebab apa? Sebab mengikut jejak langkah sahabat adalah jalan untuk menyelamatkan seseorang daripada neraka. Penting. Kita nak selamat daripada neraka, mengikut jejak langkah sahabat. Mana di sini menunjukkan keutamaan kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang sangat-sangat tinggi, yang langsung tidak boleh dipertikaikan. Begitu juga di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis Irbad bin Sariyah, ketika mana Nabi SAW menyebutkan tentang perselisihan yang berlaku. Ini pun tak cukup juga ni. Fa'alaikum bisunnati. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang perselisihan yang akan berlaku di kalangan umat Nabi SAW. Mungkin jadi bertindih sikit ayat dia tu. Sebab tak, saya copy tidak sekali. Tak boleh copy sekali, semua sekali. Yang ni pun saya sebut maksud dia, mafhum dia secara ringkas. Jadi ketika mana Nabi SAW menyebutkan sesiapa yang hidup selepas daripada aku. Terus bertakwa kepada Allah dan supaya mendengar dan patuh. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan bahawasanya akan berlaku perselisihan di kalangan umat Nabi SAW akan datang, dan memang berlaku apa yang disebutkan oleh baginda tu. Ketika mana Nabi sebut perselisihan itu, Nabi sebut jalan untuk keluar daripada perselisihan. Apa jalan untuk keluar daripada perselisihan? Jalan untuk keluar daripada perselisihan adalah hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terpimpin. Hendaklah kamu ikut sunnah Nabi SAW dan sunnah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Pegang betul-betul, gigit dengan geraham-geraham. Jadi di sini kita tengok pentingnya kita ikut sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jalan yang dilalui oleh sahabat-sahabat
radhiyallahu anhum. Sebab apa? Sebab itu adalah jalan untuk kita keluar daripada perselisihan, pertikaian yang berlaku di kalangan kita. Maknanya ada sahaja perselisihan, pertikaian yang berlaku di kalangan kita, jalan keluar dia adalah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kepada kita semua, sangat-sangat penting. Itu sangat-sangat tinggi. Tak boleh sama sekali mempertikaikan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum walaupun seorang. Ada kesilapan yang berlaku di kalangan mereka. Berlaku di kalangan mereka yang terlanjur melakukan zina. Seperti Mu'iz al-Aslami, perempuan Ghamidiyah dan sebagainya. Mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ menunjukkan betapa ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tersilap melakukan kesalahan, bila tersilap di dalam melakukan dosa, mereka terus berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi supaya mereka dihukum dengan hukum had, supaya mereka tidak akan dihukum lagi di hari akhirat. Jadi di situ kita lihat betapa sikap, sifat takwa sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang begitu tinggi, yang sepatutnya kita berusaha untuk contohinya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawasanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum adalah merupakan sebaik-baik kurun, sebagaimana di dalam hadis ini, khairul quruni qarni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Yaitu kurun sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Itu adalah merupakan sebaik-baik kurun. Jadi sebaik-baik kurun. Bila kata sebaik-baik kurun, maka itulah kurun yang sepatutnya kita contohi, yang sepatutnya kita ikuti. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seolah-olah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum adalah merupakan golongan yang diutuskan kepada manusia. Walaupun sebenarnya sahabat bukan diutuskan, yang diutuskan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana sahabat ni betul-betul ikut jejak langkah Nabi, betul-betul ikut jejak langkah Nabi. Itu tak lari walaupun sedikit daripada petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata berkaitan dengan sahabat, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Kamu diutuskan untuk memudahkan dan kamu bukan diutuskan untuk menyusahkan. Jadi seolah-olah sahabat pula yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana kedudukan mereka yang tinggi, kerana mereka benar-benar mempaati, mematuhi, mengikuti segala jejak langkah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan sahabat-sahabat yang kita kena ambil berat berkenaan dengan perkara ini. Tidak boleh dipandang remeh, sebab ia adalah merupakan perkara berkaitan dengan persoalan akidah. Sebab itu kita tengok ulama-ulama keras dalam soal ni. Dalam soal sahabat ni ulama sangat-sangat keras. Jadi saya kemukakan beberapa petikan, beberapa kalam ulama. Ulama kita berkenaan dengan persoalan sahabat ni. Supaya kita ambil berat. Kita ambil berat untuk diri kita sebagai pegangan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Ya, kita ambil berat tentang perkara tersebut. Antaranya, saya petik beberapa. Sebenarnya banyak. Tapi tak apalah, kita pilih-pilih. Antaranya yang disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah. Ini teks dia. Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu. Teks Arab ni. Tak apa, kita terus kita tengok kepada terjemahan dia. Bila engkau melihat seseorang menghina salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahawa dia adalah zindik. Zindik tu apa mana? Zindik ni orang yang nampak macam betul dan dia pun rasa dia tu betul, tetapi hakikat sebenarnya dia sesat, dia salah. Jadi Imam Abu Zur'ah kata, bila engkau tengok seseorang menghina
salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawasanya dia adalah seorang zindik. Zindik. Maknanya zindik itu sesat. Ini kerana Rasul adalah benar, Al-Quran adalah benar, dan apa yang dibawa olehnya adalah benar. Hanya sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sahaja yang menyampaikan semua itu kepada kita, dan mereka ini mahu mencacatkan saksi-saksi kita untuk membatalkan kitab dan sunnah. Mana orang yang mencacatkan sahabat, sebenarnya mereka nak membatalkan Al-Quran dan sunnah. Kerana itu mencacatkan mereka adalah lebih baik. Kerana mereka adalah golongan zindik. Mana tolak golongan yang menghina sahabat-sahabat radhiyallahu anhum itu adalah lebih utama. Lebih penting. Mana tolak golongan yang hina sahabat, yang kata kepada sahabat, itu adalah lebih utama daripada tolak sahabat. Sebab apa? Sebab sahabat adalah pembawa Al-Quran, pembawa sunnah. Jika kita terima golongan yang tolak sahabat, bermakna kita terima golongan yang berusaha untuk merobohkan binaan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menolak binaan Islam, menolak binaan Islam. Itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian Imam Ahmad, hadis Imam Ahmad pula. Dia kata, "Idza ra'aita ahadan yunkiru ashab Rasulillah bisu'in fattahimhu 'ala al-Islam." Bila kamu melihat seseorang menyebut buruk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka raguilah keislaman dan keimanannya. Siapa lagu tu Imam Ahmad kata. Manakala jumpa orang yang sebut buruk sahabat-sahabat, cek betul ke dia tu Islam? Betul ke dia tu beriman? Cek betul-betul. Tengok betul-betul. Takut-takut ada masalah. Takut-takut ada masalah. Ini mana pentingnya ulama-ulama kita beri peringatan yang keras. Berkenaan dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Antara dia lagi, kata-kata Imam At-Tahawi. Kata-kata Imam At-Tahawi di dalam Ittihafus Sail bima fi Thanawiyah min al-Masail, dan syarah kepada akidah At-Tahawiyah. Apa yang Imam Imam Tahawi kata, kami mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak melampau dalam mengasihi mereka, sesiapa pun dari mereka. Kita tidak berlepas diri dari mana-mana sahabat. Mari kita tidak menyatakan kebencian kepada sahabat. Kita membenci sesiapa yang membenci para sahabat dan tidak menyebut sahabat dengan baik. Kita membenci sesiapa yang membenci sahabat. Baik. Dan tidak menyebut sahabat dengan baik. Orang yang tidak menyebut sahabat dengan baik, kita benci kepada mereka. Kita tidak menyebut sahabat melainkan dengan kebaikan. Kita sebut sahabat baik sahaja. Kasih kepada mereka merupakan agama, iman dan ihsan. Benci kepada mereka adalah kekufuran, nifak dan kederhakaan. Ini petikannya. Baik. Jadi mana Imam At-Tahawi jelaskan kepada kita di sini, dia adalah merupakan salah satu daripada asas agama. Sebab itu kita tengok Imam Tahawi kata, kasih kepada sahabat adalah agama, iman dan ihsan. Benci kepada sahabat adalah merupakan kekufuran, nifak dan kederhakaan. Itu kalau benci. Kalau kafirkan sahabat, kafirkan orang biasa pun tak boleh. Kita akan masuk dalam bab selepas daripada ini berkenaan dengan tidak boleh mengkafirkan orang yang beriman. Kafirkan orang biasa pun boleh menyebabkan orang yang mengkafirkan itu jadi kafir. Ini apatah lagi mengkafirkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, bahkan menganggap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sebagai golongan yang paling jahat. Itu lagi-lagi dah dahsyat. Sebab itu Imam Malik, salah seorang daripada imam mujtahid,
dari segi fiqh dan juga dari segi tauhid pun mana menjadi rujukan kepada kita. Imam Malik mengatakan golongan yang engkar kepada sahabat, golongan yang benci kepada sahabat adalah golongan yang terkeluar daripada Islam. Golongan yang terkeluar daripada Islam. Berdasarkan kepada ayat yang terakhir surah Al-Fath. Ayat terakhir surah Al-Fath tu, saya pun tak bawa ayat tu. Mungkin saya boleh share lah ayat tu. Boleh share ayat tu. Iaitu ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Mana ayat? Ayat akhir sekali di dalam surah Al-Fath. Ayat ni. Jadi Imam Malik kata berdasarkan kepada ayat ini, orang yang benci kepada sahabat, orang yang engkar kepada sahabat menjadi kafir. Itu berat tu. Ini kata-kata Imam Malik. Itu tidak mengkafirkan sahabat lagi. Kalau mengkafirkan sahabat pula dah, nantilah berat kesan dia tu lagilah berat kesan dia. Jadi mana ini pesanan, pandangan imam-imam kita. Pandangan imam-imam kita berkenaan dengan kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi sebab itu kita tidak boleh memandang enteng berkenaan dengan persoalan sahabat ni. Dia adalah merupakan salah satu daripada asas akidah kita. Jarang di kalangan di tempat kita ni membincangkan di dalam tauhid, di dalam pengajian tauhid membincangkan berkenaan dengan sahabat. Jarang. Sebab itulah mudah berlaku di kalangan masyarakat kita ni golongan yang mempertikaikan sahabat. Mudah pula nak terima bahawasanya sahabat-sahabat ni terkeluar daripada Islam, sahabat-sahabat ni telah mengkhianati Nabi SAW dan sebagainya. Boleh terima. Sebab apa? Sebab salah satu daripada kekurangan di dalam pengajian tauhid di tempat kita ni, iaitu tidak ada penekanan berkenaan dengan kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Sebab itu sangat penting perkara ni. Sebab itu sangat-sangat penting perbincangan berkenaan dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kita tengok di dalam kata-kata Imam Malik ini, man asbaha minan nas fi qalbihi ghaidhun ala ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad asabathu hadhihi al-ayat. Sesiapa yang di dalam kehidupannya ada di dalam hatinya kebencian kepada salah seorang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ayat ini tepat kepadanya. Hanya ayat bawah ni. Ayat yang terakhir di dalam surah Al-Fath. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut liyaghidha bihimul kuffar. Maknanya kedudukan sahabat-sahabat tu betapa binaan sahabat-sahabat ni merupakan binaan yang teguh, binaan yang mantap. Itu adalah untuk menimbulkan kemarahan kepada orang kafir. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sebab itu Imam Malik kata orang yang benci kepada sahabat dia tu terkeluar daripada agama, terkeluar daripada Islam. Baik. Dan akhir sekali saya sharekan satu ungkapan syair daripada ulama kita berkenaan dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Apa kata? Ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu. Walaulahum ma kana fil ardi muslimu. Mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendukungnya, pendukung Nabi. Sahabat-sahabat ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendukung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaulahum ma kana fil ardi muslimu. Jika tidak kerana mereka, nescaya tidak ada di muka bumi ini seorang pun muslim. Begitu besarnya, tingginya kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga ulama kata kalau tidak kerana sahabat, kalau tidak ada sahabat, tidak ada di muka bumi ini seorang muslim pun. Sangat besar kedudukan mereka. Jadi sebab itu saya panjangkan sedikit perbincangan berkenaan dengan sahabat pada pagi ini, dan sebenarnya panjang lagi kalau nak bincang berkenaan dengan sahabat ni.
sangat-sangat panjang. Cuma saya pilih beberapa poin, beberapa dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW sebagai tambahan kepada apa yang terdapat di dalam buku yang kita pelajari ini. Jadi untuk tajuk yang seterusnya kita sambung di dalam pertemuan kita yang akan datang, dan saya rasa untuk pagi ini kita tangguh dahulu di pertemuan kita setakat ini. Jika ada apa persoalan mungkin boleh tanya, ada sedikit masa lagi. Wallah. Ya. Jika Ustaz ada bagi peluang untuk bertanya sebarang persoalan apa-apa yang tak faham dan tak begitu jelas, bolehlah bertanya sekarang ya. Silakan para jemaah sekalian. Nampaknya dah jelas kot Ustaz. Tak ada soalan. Kita ada dalam 5 minit saja lagi. Okey, baik Ustaz. Kita tangguh 8.30 ke 8.35. 8.30 lah Ustaz ya? Okey, baik. Alhamdulillah. Baru perasan tengok. 8.30. Mungkin Ustaz ada nak tambah sikit. Jadi maknanya begitulah mana berkenaan dengan kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Bagi ini pernyataan berkenaan dengan teknik golongan yang benci kepada sahabat ni, bagaimana mereka nak merobohkan kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Bagi golongan yang benci kepada sahabat ni, khususnya golongan Syiah, mereka mempunyai beberapa teknik di dalam strategi mereka merobohkan kedudukan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan teknik yang mereka gunakan antara dia dengan guna kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Dia tidak guna kitab dia guna kitab kita. Tetapi mereka memesongkan makna ataupun apa yang terdapat di dalam hadis-hadis di dalam kitab kita. Mereka guna kitab hadis dalam Sahih Bukhari, mereka guna hadis dalam Sahih Muslim, dan sebagainya. Bahkan mereka guna ayat Al-Quran, tetapi mereka takwilkan, mereka pusingkan ayat tersebut supaya sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian mereka akan tambah pula dengan hadis-hadis yang daripada hadis kita. Bukan daripada hadis kita, hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana mereka tambah daripada poin-poin mereka pula yang langsung tidak ada kena-mengena dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mana sekali kita tengok orang yang terpengaruh ni, orang yang terkena ni, salah satu daripada sebab dianya, sebab orang yang nak menyesatkan, nak memesongkan akidah mereka tentang sahabat, sebab dia bawa tu kitab Sahih Bukhari. Dia bawa Sahih Bukhari. Tengok dalam Bukhari kata begini. Tengok dalam Bukhari kata sahabat tak dia haud, telaga haud. Yang Nabi kata ashabi. Padahal maksud ulama bahad yang dimaksudkan itu adalah golongan munafik, sebab Nabi pun guna juga untuk golongan munafik dengan kalimah sahabat. Begitu juga hadis. Manalah beberapa hadis Ghadir Khum, hadis yang Nabi SAW angkat tangan Sayyidina Ali, man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu, sesiapa yang aku adalah maulanya maka Ali adalah maulanya. Dia guna juga hadis itu kononnya Nabi SAW melantik Ali sebagai khalifah selepas daripada baginda, sebagai imam selepas daripada baginda, dan mereka mengatakan sahabat-sahabat engkar perintah Nabi. Itu poin dia. Mereka mengatakan sahabat-sahabat lebih 1,000 orang yang ada pada hari itu di peristiwa Ghadir Khum pada saya lupa antara beberapa belas Zulhijjah selepas daripada kerja haji. Mereka mengatakan sahabat-sahabat termasuklah Abu Bakar, Umar engkar kepada perintah Nabi itu. Jadi daripada situ mereka tolak sahabat-sahabat, mereka gunakan poin itu untuk menolak sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Jadi hadis itu hadis Ahlus Sunnah. Jadi bagi orang yang tak tahu, orang yang tahu hadis itu saja, mereka terkenalah. Mereka tak tahu apa cerita dia.
asal usul yang Nabi SAW kata begitu. Nah, mereka tidak tahu berkenaan dengan pertelingkahan antara sahabat-sahabat yang lain dengan Sayyidina Ali yang tak puas hati tentang harta ghanimah di Yaman. Mereka tak tahu banyak perkara. Lepas pada itu tak tahu pula kalimah maula tu berapa makna. Dan tidak ada satu pun makna untuk kalimah maula tu untuk makna khalifah ataupun imam. Apatah lagi tanpa maknanya tanpa perantaraan, maknanya tidak diselangi oleh Abu Bakar, Umar, Uthman. Tak tahu. Jadi mana dalil-dalil yang mereka guna daripada kitab Ahlus Sunnah, nah, mereka pesongkan dalil-dalil tersebut menyebabkan orang kita terpedaya dengan mereka sehingga sanggup menolak sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Jadi itu sedikit poin pesanan yang ingin saya berikan supaya kita berhati-hati di dalam soal ini. Wallahu a'lam. Okey, ni Ustaz boleh ada tambahan lagi Ustaz sebab sementara kita tunggu kuliah 2 khususnya dalam 5 minit lagi, 10 minit lagi macam tu. Ya. Tapi Kalau saya Ustaz pun, rasa nak berhenti setakat ini pun tak apa. saya pun tak boleh tadi sebab saya kena pergi Ada urusan mengajar lain. pula. Okey, baik-baik. Okey. Alhamdulillah jazakallahu khair al-fadhil Ustazah Mak Nasim atas kesudian mengupas persoalan dan perkongsian ilmu ini secara dan begitu cukup jelas sekali mengenai keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka telah mengorbankan jiwa dan harta demi meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di puncak yang paling tinggi. Mereka tidak melalaikan perintah dan panduan yang ditegaskan dalam Al-Quran. Keutamaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bila mana mereka tidak pernah melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kefahaman dalam majlis ilmu ini dan apa yang disampaikan oleh Ustaz pada pagi ini, dan tambahkan kita di hati kita rasa cinta dan rindu kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya topik perbincangan ini pada minggu yang hadapan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Jadi kita setakat ini dulu pun saya minta maaf lah sahabat. Saya pun memang masa pun fit padat-padat. Faham. Ya, faham Ustaz. Sebab lepas pada ni ada kelas lain pula. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, kongsikan pada pagi ini mendatangkan manfaat yang sebaik-baiknya kepada kita semua. Jadi saya tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Ustaz insya-Allah dan para sahabat sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya